Memerangi Hamas bukan agenda Israel sekarang. Bukan agenda. Yang mereka nak adalah sama ada orang Palestin keluar meninggalkan garis pink, orang Palestin keluar meninggalkan garis kuning. Itu tanah yang mereka nak. Okey, Hamas hanyalah sebutan untuk kita faham naratif geopolitik. Itu bahasa-bahasa diplomatik dia gunalah. Hamas adalah pengganas. Tapi dalam bahasa yang kita nak faham tujuan di sebalik tujuan. Berarti kalau hari ini Hamas surrender pun dia akan serang sebab dia nak tanah tu. Kerana kita balik kepada kedudukan parti yang memerintah. Kalau saudara faham politik Malaysia pun lah, parti A, parti B, parti C bergabung. Parti A ni dia ada agenda tapi dia nak cukup, dia kena ambil parti B. Dia kena tolerate semua benda. Berarti Benjamin Netanyahu tak boleh mengecewakan tiga parti ni. Dia tak boleh mengecewakan Ozma Yahudi, dia tak boleh kecewakan United Torah Judaism, dan dia tak boleh kecewakan Religious Zionism. Yang waktu dia kelam tabut nak bina parti dulu, dia kan menang 32, dia tak cukup nak dapat simple majority. Yair Lapid nak berunding dengan dia tapi nak kabinet penting. Yair Lapid nak berunding dengan dia tapi nak kes mahkamah dia dijalankan. Jadi dia dalam keadaan terdesak. Kerana kalau dia tak cukup saja jasa parti-parti ultra Yahudi, dia bukan saja jatuh, dia akan dipenjarakan kerana tuduhan rasuah 300 juta USD yang isteri dia terima melalui sebuah syarikat telco. Faham itu? Bila dia terdesak, dia terpaksa bergabung dengan parti yang dulunya dia tak mau tengok muka pun. Benjamin Netanyahu tak nak tengok muka parti ni kerana parti-parti ni dipanggil sebagai ultra kanan, far right. Parti-parti yang datang dengan agenda bunuh orang Palestin, hapuskan Palestin, halau keluar orang Palestin. Tapi kerana dia tak ada pilihan dan dia takut orang hukuman penjara kerana tuduhan rasuah dia, waktu tu dah dipainkan nak jatuh hukum dah. Dan dia kena ingat sejarah mereka ni, mereka ada 5 kali pilihan raya dalam 6 tahun. Naik kerajaan tak bersatu, papuh pilihan raya lagi. Tapi nasib Benjamin Netanyahu baik, setiap kali pilihan raya parti dia menang walaupun tak cukup kursi bina kerajaan. Jadi dia boleh mendahului untuk menjemput mana-mana parti kecil masuk. Maka dalam keadaan parti besar tak mau join dengan dia kerana dia adalah seorang pemimpin yang diserubungi oleh jenayah, seorang pemimpin yang menanti hari untuk mahkamah jatuh dia. Maka dia buat perjanjian dengan parti yang nama dia Ozma Yahudi, dengan parti yang nama dia United Torah Judaism, dengan parti yang nama dia Religious Zionism. Bila dia buat perjanjian dan parti ni bagi dia 21 kursi, kerana satu parti ni menang 14, satu parti ni menang 7. Sekarang 3 parti ni bagi dia 21 kursi. Berarti the most majority. Berarti dalam keadaan sekarang dia nak kena bayar hutangnya apa? Kerana ketika dia pindahkan undang-undang, mahkamah yang dulu nak jatuhkan dia dalam penjara kerana dia menerima rasuah, undang-undang tu diluluskan dalam simple majority. Walaupun Menteri Pertahanan dia Yoav Gallant keluar sekejap, tapi dia panggil balik Yoav Gallant masuk. Menteri Pertahanan dia tu adalah daripada parti dia, marah kenapa kita nak buat undang-undang ni, dia memalukan Israel. Tapi untuk Benjamin Netanyahu menyelamatkan hidup dia daripada dah jatuh akan masuk penjara, maka dia kata kita kena ambil parti ni masuk. Berarti sekarang ni 1-0. Di mana bila dia jadi Perdana Menteri kerana sokongan parti-parti Yahudi ni, dia berjaya meminda satu undang-undang dengan simple majority. Mahkamah tidak lagi berdiri secara mandiri, mahkamah berada di bawah Perdana Menteri. Berarti dia boleh memilih mana-mana hakim untuk menggugurkan hukuman kepada dia. Pak tu dah selamat, selesai untuk dia. Sekarang dia kena bayar siapa yang memberikan dia kuasa Perdana Menteri dan siapa yang membantu dia meluluskan usul mahkamah berada di bawah Perdana Menteri. Adalah 3 parti yang sekarang saya beritahu pada saudara: Ozma Yahudi, United Torah Judaism dan juga Religious Zionism, di mana pemimpin Itamar Ben-Gvir yang sekarang Menteri Dalam Negeri, Moshe Gafni, dan juga Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich menteri je, cuma saya tak ingat dia pegang jawatan apa. Sekarang dia kena bayar. Okey, dulu kami dah selesaikan 4 masalah kau dah selamat daripada penjara, mahkamah berada pada kau. Sekarang kita nak pergi kepada sokongan kami, di mana kami telah memberi jaminan pada pengundi kami, bila kami naik menjadi pemerintah, kami akan memastikan tiada rakyat Palestin di atas bumi Israel dan tiada tempat untuk orang Palestin dalam bumi Israel. Selesai satu. Sekarang dia dah selesaikan dulu ni 5.3 juta orang Israel, 5.3 juta orang Palestin di bumi Israel, dia nak selesaikan ni dulu. Kemudian baru pergi pada kehendak United Torah yang dipimpin oleh Moshe Gafni. Dia kata yang 1.9 juta yang kau bagi pasport dan kerakyatan kepada orang Palestin yang ada dalam Israel pun kita akan hapuskan. Berarti perang ni telah beralih arah. Dia saya jelaskan pada saudara, perang ni telah beralih arah. Dia tak lagi berada dalam arah yang lama. Kerana dia dibentuk oleh sebuah kerajaan yang dulunya dipanggil bergaduh kerana solution two state tu. Dulu kan kita lama naiknya Shimon Peres, dia setuju kepada two state solution, sign dengan Yasser Arafat. Kita nak pergilah two state solution ni 1993 perjanjian Oslo. Naik Izzat Rabin dia tak nak pula, naik Ehud Barak dia pun tak nak. Kemudian perjanjian tu jadi tergantung dan orang nak patah balik, ambil juga perjanjian tu, ambil balik perjanjian tu. Sekarang zaman tu dah tak ada, two state solution dah tak ada. Dia masuk sekarang pada era penghapusan Palestin daripada tanah Israel. Sebab tu saudara tengok kenapa serangan 7 Oktober 2023 berlaku. Kerana orang Hamas ni dah tahu parti-parti ni menang, inilah hala tuju Israel. Kerana Israel ini sekarang berada dengan seorang Perdana Menteri yang telah selamat daripada penjara, mahkamah telah pun berada di bawah kawalan dia. Pastilah agenda yang kedua, dia kena bayar undi yang dibagi oleh 21 kursi yang nak bunuh orang Palestin ni, yang juga berada dalam kerajaan. Bila saja dia pergi ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, Benjamin Netanyahu pergi pada Perhimpunan Pertubuhan Bangsa Bersatu, dia nak tunjuk tentang Abraham Accord, dia nak komen dan nak kempen Abraham Accord. Dia tunjuk peta kepada Perhimpunan Agung, lihat negara-negara kami sedang menawarkan. Dia tunjuk peta, nampak? Yang ditunjuk peta tu, peta hijau tu, dia tak tunjuk langsung Israel. Itu peta Israel tu biru tu. Peta tu adalah tanda
Dia mengisytiharkan kepada dunia, ini Israel. Tak ada lagi tentang negara belah dua, tak ada lagi tentang kawasan yang dia duduki, tak ada lagi istilah tentang wilayah Palestin yang akan dipulangkan. Berarti peta yang dia tunjuk pada hujung bulan September di Pertubuhan Pasal 1 berarti hapusnya two state solution. Tak ada cita-cita dah lagi tentang two state solution. Oleh kerana Hamas tahu semua benda ni, bahawa mereka sedang pergi kepada Abraham Accord, mereka sedang pergi tanpa mahu lagi two state solution, mereka sedang pergi dengan keadaan Fatah akan diabaikan, mereka akan pergi dengan keadaan Hamas yang kemungkinannya tidak akan mungkin mendapat kembali apa yang mereka beri keuntungan dengan menyokong Fatah untuk membentuk kerajaan bagi mengadakan rundingan two state solution. Isu Baitul Maqdis Timur jadi ibu negara siapa dah tak ada lagi. Yang ada adalah peta itu menjadi biru. Berarti Perdana Menteri ini telah selamat daripada tuduhan rasuah peribadi 300 juta. Perdana Menteri ini tak boleh kehilangan kerusi sekarang, dia mesti patah balik pula. Sekarang masa dia membayar. Dia dah selamatkan diri dia kena bayar kepada 21 ahli anggota Knesset yang menyokong. Berarti dia laksanakan operasi membirukan. Biru tu berarti mengyahudikan seluruh negara itu di bawah nama Israel. Ini punca perang. Jadi kalau kita nak cerita APEC, kita nak cerita kenapa orang lain tak bersuara, itu dah jadi lain. Sebab semua orang sedang mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah ni. Dia bukan macam dulu dah boleh bangun wah bucap. Semua orang sedang melihat. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun faham benda ni. Putra Muhammad bin Salman pun faham benda ni. Raja Abdullah Jordan pun faham benda ni. Presiden Erdogan pun faham. Berarti semua pemimpin berada dalam keadaan susun benda baru. Dan Al-Sisi kata, ketika kamu susun, aku akan buka sempadan ni supaya kita boleh bagi oksigen pada orang Palestin ketika kita tahu dah agenda yang terdekat adalah menghapuskan mereka. Jadi Al-Sisi kata, kamu susun, aku kena berdiam diri supaya sempadan ni tak dibom. Sebab semalam Rafah dah dibom. Rafah ni tak disentuh, antam cebol. Selama 30 hari perang ni berjalan, Rafah tak dibom kerana dia adalah sempadan yang paling dekat dengan Sinai, milik Mesir. Mesir adalah negara yang ada perjanjian damai. Setakat ni Mesir tak halau duta, tak halau apa, kerana Mesir kena menjaga hubungan dia dengan Israel bagi menjadikan pintu Rafah dibuka dan tidak dibom. Jadi bila saudara faham, padang permainan sedang beralih ke mana? Padang permainan telah beralih kepada keadaan kelihatannya jelas Yahudi mahu menghapuskan orang Palestin dalam perang ni, tak timbul soal Hamas, tak timbul soal apa. Sebab tu sekarang ni dia buat macam mana pun, sama ada orang Islam melihat mereka membunuh orang Palestin di bumi Palestin, atau ambil option buka sempadan dan terima orang Palestin sebagai pelarian supaya kami boleh membina tanah air kami ini tanpa orang Palestin. Option dia ada dua: terima mereka sebagai pelarian seperti mana kamu lakukan pada tahun 48, 67 dan 73, atau kamu akan menyaksikan kami membunuh mereka secara berleluasa seperti mana yang kami mahu. Itu kita cerita sekarang. APEC tak boleh bawa isu ni. Kalau pergi dalam perhimpunan APEC, di tengah-tengah kita nak cerita import ekspor, pembukaan apa semula, perjanjian pemudah cara pelaburan bagi membolehkan ekonomi dibangunkan oleh APEC di kalangan negara APEC. Siapa nak buang masa cerita benda ni? Dia menjadi complicated. Saya cerita pertama kali pada tuan-tuan, saya tuan-tuan faham. Dengan kedudukan hari ini, inilah yang akan pergi. Sebab tu pengeboman apa semua seluruh dunia tuan-tuan. Saya dah lihat perang Kosovo, saya dah lihat undur lagi tengok apa yang berlaku di Balkan. Perang Balkan saya telah menjadi wartawan. Tak pernah berlaku sejarah pembunuhan manusia dalam era moden ni kecuali Perang Dunia Kedua saya pernah lahir. Perang Vietnam saya masih lagi dalam perut ibu. Tapi dalam semua perang-perang lain yang saya dah lihat, tak pernah ada perang yang sampai sedahsyat ni dunia tak boleh bertindak. Dan Israel menjadi tidak peduli kerana dia tahu pula, kalau tuan-tuan tanya kenapa Amerika tak nak veto dia, berarti siapa saja yang menjadi lidah menentang Israel akan kehilangan kerusi dalam pertandingan presiden. Demokrat berada dalam keadaan masalah. Sekarang di Demokrat, kalau ikut undi popular, 80% orang yang menyokong presiden Demokrat yang memerintah, 80% menyokong Demokrat nak gencatan senjata. Berarti kalau Demokrat datang dengan semangat menyokong Palestin, berarti Israel akan pump duit dia pada Republikan dalam pilihan raya. Berarti Trump ataupun siapa saja yang mewakili Republikan selepas ni, peluang dia akan menang. Kerana mereka akan mendapat sokongan media Yahudi, mereka akan mendapat sokongan kewangan Yahudi, mereka akan dapat semua sokongan jentera Yahudi untuk membolehkan Amerika beralih kepada presiden yang akan dilihat tidak akan menentang Israel. Sebab itu Israel yang kecil ni, tapi sebenarnya dalam politik Amerika, mereka adalah penyambung nyawa Yahudi. Politik Amerika ni, penyambung nyawa Yahudi dia dimainkan oleh orang-orang Yahudi, walaupun dia sebuah milik negara Amerika yang orang Yahudi hanya ada 6 ke 7 juta orang. Tapi tidak ada calon yang boleh menang pilihan raya kalau dia memerangi Yahudi sekarang. Berarti itu yang menjadikan semua orang cakap berlapik.